Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, semalam Datuk Seri Azmin Ali membuat satu pendedahan dan pembongkaran yang sangat-sangat mengejutkan berkaitan dengan wayang politik Tun Dr. Mahathir Mohamad. Datuk Seri Azmin Ali selaku Menteri Kanan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya telah mendedahkan kepada wartawan-wartawan seluruh dunia bahawa langkah politik Sheraton dan langkah politik Parti Perikatan Nasional di Putrajaya adalah berasaskan idea dan gagasan politik Tun M. Azmin Ali telah memperincikan kisah benar percaturan kuasa politik Malaysia yang membawa kepada krisis politik paling teruk dalam sejarah politik Malaysia, iaitu Tun M menumbangkan kerajaannya sendiri, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya bermula 24 Februari 2020 yang lalu. Datuk Seri Azmin Ali telah membuat satu pengakuan paling berani bahawa hakikatnya Perikatan Nasional itu telah ditubuhkan dan diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia di Putrajaya. Malang dan amat malang, rancangan, rencana politik serta percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir ini telah menyebabkan apa yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Percaturan politik ini telah membunuh dan memenggal kepala Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 29 Februari 2020 yang lalu, apabila Tun Dr. Mahathir sangat-sangat berharap untuk dia diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya Pak Cik Mak Cik, Tun M sememangnya mahu bergabung dengan Parti UMNO. Dia memang mahu bergabung dengan Najib Razak sebenarnya. Tetapi saat-saat akhir, tangan-tangan gaib politik Malaysia telah menggagalkan misi politik Tun M untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Maka akhirnya, yang menjadi Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu Tun Dr. Mahathir sangat-sangat marah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sangat-sangat berdendam dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga Tun Dr. Mahathir mahu menolak Belanjawan 2021. Sehingga Tun Dr. Mahathir mahu menumbangkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi Tun Dr. Mahathir gagal dan terus gagal untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia saat ini. Maka saya ingin menyatakan bahawa pendedahan cukup berani oleh Datuk Seri Azmin Ali wajar dipuji oleh rakyat Malaysia, yang mana the real mastermind kepada langkah Sheraton itu bukanlah Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukanlah Datuk Seri Azmin Ali. Sebenarnya watak utama itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pendedahan ini pernah dibongkarkan oleh semua pemimpin-pemimpin parti komponen di dalam UMNO BN, dalam Parti PAS, dalam Parti Bersatu, dalam gabungan Parti Perikatan Nasional beberapa bulan lalu. Yang mana tu Dr. Mahathir memanggil semua ketua-ketua parti politik untuk bermesyuarat dan berbincang tentang penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya yang kekal diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Akan tetapi pendedahan ini tidak mampu disaman fitnah oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau benar Datuk Seri Azmin Ali menipu lebih 32 juta rakyat Malaysia, Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang sepatutnya mengeluarkan saman fitnah kepada Datuk Seri Azmin Ali dan juga semua ketua-ketua parti politik yang pernah dibawa untuk satu mesyuarat sulit dan mesyuarat tertutup di rumah banglo Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi ialah berani kerana benar, takut kerana salah.
Tun Dr. Mahathir pun takut mahu saman fitnah Datuk Seri Azmin Ali. Tun Dr. Mahathir pun takut mahu saman fitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga takut mahu saman fitnah semua ketua parti politik yang telah mengetahui semua rahsia percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir. Inilah yang dinamakan orang tua yang tamak selalu rugi. Tun Dr. Mahathir selalu menganggap dia adalah kingmaker dalam politik negara Malaysia sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020. Pentaksub Tun Dr. Mahathir Mohamad termasuk Amerika Syarikat dan Israel menganggap Tun Dr. Mahathir ini adalah pencatur kuasa yang terbaik dalam negara Malaysia. Tetapi malang dan amat malang, sial dan cukup sial, Tun Dr. Mahathir Mohamad kehilangan jawatan Perdana Menteri ke-7. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak dapat merasa jawatan Perdana Menteri ke-8. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga kempunan untuk merasai jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Itu pakcik-makcik. Maka begitulah gambaran keseluruhan percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir yang tidak boleh dinafikan. Tun Dr. Mahathir main drama politik yang menyebabkan rakyat semakin benci dan semakin marah dengan legasi politik Tun Dr. Mahathir. Apakah tidak marah? Tun Dr. Mahathir seolah-olah menyalahkan yang di-Pertuan Agong dan memfitnah yang di-Pertuan Agong. Kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad itu tidak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Kononnya dialah yang lebih layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia, tetapi yang di-Pertuan Agong tidak mahu melantik Tun Dr. Mahathir. Macam manalah yang di-Pertuan Agong mahu melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia jika semua ketua-ketua parti politik termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Hadi Awang, Abang Johari Ketua Menteri Sarawak, termasuklah pemimpin-pemimpin Sabahan menolak Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia pada 29 Februari 2020 yang lalu. Tetapi Tun Dr. Mahathir mahu buat drama politik sampai sekarang, mahu buat wayang politik. Dia kata kerajaan Perikatan Nasional itu adalah kerajaan pintu belakang, kerajaan pengkhianat rakyat, sedangkan rupa-rupanya idea asas Perikatan Nasional itu adalah idea daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, seperti apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Azmin Ali semalam. Kelengkabu Tun Dr. Mahathir dengan pemimpin-pemimpin parti pejuang mahu jawab kenyataan politik Datuk Seri Azmin Ali. Kerana saya lebih mempercayai kenyataan daripada pendedahan Datuk Seri Azmin Ali, yang mana Tun Dr. Mahathir adalah the real mastermind, menumbangkan kerajaan rakyatnya sendiri, menumbangkan Pakatan Harapan sendiri untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia, supaya Tun Dr. Mahathir terus menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia 5 tahun akan datang. Tetapi malang dan amat malang, bukan sahaja Anwar Ibrahim yang checkmate and game over, Tun Dr. Mahathir kena checkmate and game over bersama Anwar Ibrahim oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai pencatur kuasa politik Malaysia abad baru ini mengetahui setiap inci percaturan kuasa tangan-tangan gaib politik Malaysia yang sememangnya saya sudah tahu tahun 2019 yang lalu lagi. Tun M dan Anwar Ibrahim akan dipenggal kepala mereka oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia, dan akhirnya ia berlaku dengan secara mengejut pada 29 Februari 2020. Tun Dr. Mahathir terbeliak mata dia. Saya tidak jadi Perdana Menteri? Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini tak adil. Itulah. Mencatur kuasa pun bodoh-bodoh yang kau pergi tumbangkan kerajaan kau sendiri. Kenapa Tun Dr. Mahathir? Bagus-bagus kau jadi Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan. Kenapa lah kau kasih tumbang Pakatan Harapan? Bagus-bagus rakyat pilih kau jadi Perdana Menteri ke-7. Kenapa lah kau letak jawatan? Ini bukan salah yang di-Pertuan Agong, ini bukan salah Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini bukan salah Azmin Ali, pakcik-makcik. Langkah Sheraton itu adalah langkah politik Tun Dr. Mahathir yang memakan dirinya, sehingga apa yang dimahukan oleh Tun M saat-saat akhir digagalkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia dan Jufazli Syekh Ahmad.
Sama ada Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu percaya dengan apa yang telah didedahkan oleh Azmin Ali dan Jufazli Syah Ahmad ini terpulang kepada Tun Dr. Mahathir. Cuma saya ingin merangkumkan keseluruhan percaturan kuasa politik Malaysia saat ini. There is no chance anymore untuk jadi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Walaupunlah Amerika Syarikat dan Israel menyatakan tidak mustahil Tun Dr. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Excuse me. Ia tidak akan berlaku Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semua parti politik tolak Tun M dalam percaturan kuasa saat ini. Semua bersetuju. Tun M dan Anwar Ibrahim sudah expired, sudah tidak laku, zaman mereka sudah berakhir. Semua parti politik bersetuju. Dua nama ini perlu dibuang ke dalam tong sampah kerana mereka adalah orang-orang tua yang tidak berguna lagi untuk negara Malaysia tercinta. Kebenaran memang terlalu pahit untuk diterima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya tidak suka untuk bercakap di belakang Tun Dr. Mahathir. Adalah lebih baik untuk saya bercakap di hadapan Tun Dr. Mahathir yang sedang menonton video ini. Era Mahathirism, era Anwarism itu sudah hancur dan dibunuh dengan sangat sistematik oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia dan Jufazli Syah Ahmad. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang terus kempunan dan menggigit jari bersama Anwar Ibrahim tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, yang mana Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah subjek utama yang akan terus dihancurkan oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia untuk tidak lagi menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia sekalipun PRU 15 diadakan tidak lama lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.